Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi hampir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam. Untuk makluman, sebelum ni saya telah rekod dan telah pun upload di dalam Radio Kisah 12 Malam channel yang sebelum ni lah kan. Untuk episod 27 jilid 2 ni. Tapi memang audio dia memang tu. So saya try upload juga tadi. Dah upload dah pun tadi. Baru saya sedar memang audio dia hancur. Hancur aku bilang. Jadi alang-alang macam tu, saya delete lah balik. Okay? Dan saya rekod semula. Jadi tak nak mengomel panjang. Sebelum tu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua. Pejam celik dah 2000 subscriber dah naik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kawan-kawan yang promote. Share kepada kawan-kawan lain. Okay? Baik, kita teruskan, tak nak ngoceh. Sekarang pun hampir seminit cakap ni. Nanti bosan. Baik, kita akan teruskan dengan jilid yang kedua, episod ke-27, siri bercakap dengan jin daripada Tamar Jalis yang bertajuk Manusia Tanpa Kepala. Datuk pun membasuh kepala dan muka lelaki itu dengan air daun pisang dara. Datuk juga membasuhkan seluruh tubuh lelaki itu dengan air bunga 7 jenis dan 7 warna. Kedua belah tapak kaki dan tangan lelaki itu dibasuh oleh Datuk dengan air tanah liat. Akhirnya, Datuk menjiruskan air penawar dari kepala ke kaki lelaki itu. Datuk merimbaskan badan lelaki itu dengan kain hitam sebanyak 3 kali. Dengan penuh teliti, Datuk menyarungkan kain pelikat ke badan lelaki malang itu dalam keadaan yang terbalik. Cara menyarungnya juga agak ganjil, iaitu dari kepala ke kaki. Baik, kat sini saya mencelah. Kenapa kalau pakai kain pelikat daripada kepala ke kaki tu pelik? Saya pakai memang macam tu. Try komen tengok, ada yang pakai macam ni ke? Ganjil ke? Pelik Baik, kita teruskan. Datuk membawa lelaki tersebut pulang ke rumahnya. Datuk minta lelaki itu baring di muka pintu dan Datuk meletakkan batang tepu atas dada lelaki itu. Datuk berdiri di anak tangga terakhir sambil matanya menatap wajah lelaki itu. Kau sekarang bangun perlahan. Dengan tangan kiri kau tu menolak batang tepus hingga ke hujung kaki, kata Datuk, dan lelaki itu patuh dengan apa yang dikatakan oleh Datuk. Sekarang ni, tak ada satu apa pun yang mesti kau takutkan. Tugas aku dah selesai, beritahu Datuk pada lelaki itu sambil melangkah ke dalam perut rumah. Datuk duduk dengan tiang seri, menyandarkan badannya. Okey, tak apa, janji kita faham, okey. Saya pula bersandar dekat dinding. Matahari pagi kian meninggi. Sudah masuk pukul 10 pagi. Saya kira bila kerja Datuk sudah selesai, tentu dia akan pulang. Paling lewat 3 atau 4 petang kami akan meninggalkan Kuala Terung. Fikir itulah dalam hati saya. Lelaki yang sudah diubati oleh Datuk terus menghidangkan kopi pada saya dan Datuk. Lelaki itu sendiri menuangkan air kopi ke dalam cawan. Minumlah. Goreng pisang pun belum masak, ujar lelaki itu. Datuk senyum. Saya terus menghirup kopi. Tiba-tiba saya tersedak. Air kopi bersembur ke atas lantai. Kenapa? Suara Datuk keras. Biji matanya terbeliak merenung wajah saya. Hati saya jadi kecut bila Datuk memandang demikian. Kopi ni panas, Tok, ujar saya. Kalau kau dah tahu panas, kenapa yang kau pergi telan? Apa kau tak boleh nak tunggu sampai air itu sejuk? Tekanan suara Datuk cukup keras dan meninggi. Wajahnya masam. Saya tahu Datuk memang tidak senang dengan perangai gelojoh saya itu. Datuk mahu saya menjadi manusia yang penuh sopan santun bila menghadapi hidangan, terutama sekali bila berada di rumah orang. Tak apalah tu. Tapi Kamal, mana dia ya? Tanya lelaki itu sambil menyapu air kopi yang tumpah di lantai dengan kain buruk. Dia terus balik, jawab saya. Oh begitu. Saya tak sedar. Udah loading juga tak nampak batang hidung dia. Tingkah lelaki itu lagi. Udah loading tu dah penat. Datuk bersuara tenang. Lelaki itu tersenyum. Tanpa memberitahu saya dan Datuk, lelaki itu terus ke dapur. Datang semula sambil membawa sepiring goreng pisang. Kami pun makan bersama. Memang sedap makan goreng pisang panas bersama dengan air kopi. Bila bersarapan pagi sudah selesai, Datuk menghampiri lelaki yang isterinya menjadi hantu itu sambil berkata, Engkau ampunkan dosa isteri kau.
Saya ampunkan. Kalau begitu, malam ni kita adakan majlis tahlil. Saya tak ada wang. Aku bagi kau wang. Nada suara Datuk cukup tegas. Datuk seluk saku dan mengeluarkan wang. Dengan wajah yang agak cemas, lelaki itu menerima wang pemberian Datuk. Saya juga heran dari mana Datuk memperolehi wang. Setahu saya, sewaktu datang dulu, Datuk tidak banyak pun membawa wang. Saya segera menghampiri Datuk dan terus bertanya dari mana dia dapat wang itu. Datuk menerangkan kepada saya bahawa wang yang diberikan pada lelaki itu adalah daun-daun kering. Dalam tempoh tertentu, wang itu akan menjadi daun kembali. Kenapa yang Tok buat macam tu? Untuk menolong orang susah lah. Rugilah orang yang menjual barang pada dia. Tak. Sebelum wang kertas itu bertukar menjadi daun seperti asalnya, orang bunian isteri aku tu akan datang dan menukarkan wang yang betul pada penjual barang tersebut. Saya menarik nafas panjang mendengar penjelasan Datuk itu. Sebenarnya Datuk bagaikan berahsia dengan diri saya tentang ilmu kepandaian yang ada pada dirinya. Dia hanya menunjukkan kebolehannya pada waktu yang tertentu tanpa diduga atau dijangka oleh sesiapa. Berdasarkan pada itulah, saya lebih senang mengikutinya walau ke mana-mana. Dan majlis tahlil pun berlangsung di rumah lelaki itu. 15 orang telah hadir. Datuk sendiri jadi tukang masak dan membacakan doa. Bila acara majlis itu selesai, Datuk memberitahu pada orang yang datang itu bahawa apa yang berlaku itu adalah petunjuk dari Allah untuk renungan manusia yang masih hidup. Jadikanlah ini sebagai contoh dan tauladan. Allah dapat menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya pada bila-bila masa. Nada suara Datuk menurun. Orang yang berada dalam rumah tertegun, tumpukan perhatian pada cakap Datuk. Jika kamu sayang ke isteri kamu, cuba elakkan atau kawal diri mereka dari jadi penderhaka pada kamu. Isteri yang derhaka pada suami tidak akan mencium bau syurga. Tetapi, suami akan berdosa besar kalau menggunakan taat setia seorang isteri untuk mencari kesempatan. Datuk mengakhiri cakapnya. Bila semua tetamu malam itu pulang, saya dan Datuk mengambil tempat di ruang hadapan untuk tidur. Lelaki itu tidur di dalam bilik, manakala Uda Lodin pula tidur di rumah lain. Uda Lodin bimbang kalau dia tidur di situ, pengalaman ngeri yang dilalui akan terulang lagi. Lebih kurang pukul 12 malam, lelaki itu mengejutkan Datuk. Saya secepat kilat bangkit dari baring. Ada apa? Tanya Datuk. Bagaimana cara saya nak ampunkan isteri saya? Datuk garu pangkal kening. Saya termimpikan dia menangis di atas tanah lapang. Ujar lelaki itu lagi. Saya sandarkan badan di tepi dinding. Datuk pun menyoal lelaki itu waktu bila dia mengalami mimpi itu. Apakah masa dia mahu tidur, tadi badannya bersih dan ada membaca ayat-ayat suci? Masa saya masuk tidur, saya ada ambil wuduk. Sebelum tidur, saya ada juga membaca ayat kursi. Jelas lelaki itu. Isteri kau mengharapkan keampunan dari kau. Apa yang mesti saya buat ni? Tanyanya lagi. Datuk bangkit dari tidur. Datuk berjalan di kawasan ruang itu 2-3 kali. Suasana malam cukuplah sepi. Engkau pergi ke kubur isterimu 7 pagi. Bacakan surah Yasin. Setiap kali kau solat subuh, berdoalah pada Allah, minta dosa isteri kau tu diampunkan. Itu nasihat Datuk pada lelaki malang itu. Saya buat. Saya mahu rohnya tenang dan damai. Saya ampunkan dosa dia, kata lelaki itu. Dia pun meninggalkan saya dan Datuk di ruang hadapan. Malam itu, tidur saya cukup nyenyak. Bila bangun pagi, badan terasa segar. Lebih-lebih lagi bila mandi embun bersama dengan Datuk. Kulit badan terasa sejuk dan kelihatan kemerah-merahan. Pagi itu saya bersama dengan Datuk meninggalkan Kuala Terung menuju ke Pekan Terung. Datuk terus menemui Uda Lodin yang memang menanti kedatangannya. Kita balik berasingan lah ya, beritahu Datuk pada Uda Lodin. Sebab aku nak pergi ke Pekan Minggu di Cangkat Jering. Aku nak beli parang. Bagaimana bayaran ubat menolong orang tu? Saya dah minta pada orang kampung RM300. Mereka setuju nak bayar?
Dahi Datuk bergerak-gerak. Biji matanya macam berputar-putar merenung muka Udaludin. Datuk terus memegang batang leher Udaludin. Kenapa ni? Udaludin terkejut. Ingat, aku bukan cari makan dengan cara ni. Aku menolong kerana Allah. Bukan niat aku nak buat harta dengan ilmu yang ada pada aku ni. Ilmu ini pemberian Allah untuk aku menolong orang. Aku nak hidup mesti berusaha cara lain. Lagi sekali kau cakap macam tu, aku patahkan batang leher kau. Cukup keras suara Datuk. 2-3 orang yang lalu di situ berhenti. Mereka mendekati Datuk dan Udaludin. Salah seorang daripada mereka menyangka Datuk dan Udaludin bergaduh. Lalu menasihati Datuk dan Udaludin supaya berdamai. Kamu jangan campur. Ini urusan kami, ujar Datuk pada orang itu. Dengan wajah yang tersipu-sipu, orang itu menjauhkan diri dari Datuk dan Udaludin. Kau pergi bagi tahu pada orang yang kau cakapkan nak wang tu. Katakan, apa yang aku buat tu semuanya percuma. Tak kena bayar 1 sen pun. Datuk mengeluarkan perintah pada Udaludin. Tanpa banyak cakap, Udaludin terus naik bas yang memang menanti penumpang untuk pergi ke Kuala Terung. Datuk berasa lega. Kawan ni kan, ada kalanya jadi racun. Baik, kat sini saya mencelah. Betul, ada kawan-kawan ni memang kuat meracun. Bagi kaki pancing, anda lebih memahaminya. Besar-besar bas, katanya. Baik, kita teruskan. Rungut Datuk sebaik saja bas bergerak menuju ke Kuala Terung. Datuk yakin Udaludin akan memberitahu pada orang tertentu dengan apa yang dikatakan oleh Datuk padanya. Saya dan Datuk terus menahan teksi yang dipandu oleh pemuda berbangsa Cina menuju ke Pekan Minggu Cangkat Jering. Memang, tujuan utama Datuk ke situ untuk membeli sebelah parang panjang. Setelah membayar harga teksi tersebut, saya dan Datuk terus masuk ke dalam gerai yang menjual buah-buahan kampung hingga ke gerai makanan. Saya dengan Datuk berjalan dalam suasana yang tenang. Akhirnya, kami pun sampai ke gerai yang menjual golok serta parang kepunyaan Usman Rumba dan Sayung Kuala Kangsar. Bukan dan, tetapi dari. Saya ulang balik, ya, minta maaf. Akhirnya, kami pun sampai ke gerai yang menjual golok serta parang kepunyaan Usman Rumba dari Sayung Kuala Kangsar. Okey, daripada orang Sayung Kuala Kangsar ni, ada pernah dengar tak kisah-kisah ni? Orang yang bernama Usman Rumba ni. Lain macam lah, Tok Awang lah. Dia punya nama-nama dia lain macam. Usman Rumba. Baik, kita teruskan. Di samping menjual golok dan parang, Usman Rumba juga menjual labu sayung atau labu air yang terkenal itu. Datuk membeli sebilah parang panjang berulukan tanduk kerbau serta 3 biji labu air. Setelah membayar harga barang yang kami beli, Datuk pun mengajak saya untuk pergi ke gerai kopi yang berhampiran dengan balai polis di situ. Waktu mahu masuk ke gerai tersebut, seorang anggota polis lengkap dengan pakaian seragam dengan pistol yang terselit di pinggang berlari ke arah Datuk. Polis itu menepuk bahu Datuk dari belakang. Darah saya tersirap. Apakah salah yang telah Datuk lakukan? Kenapa Datuk mesti ditangkap? Persoalan itu timbul dalam tengkorak kepala saya. Baik, di sini saya menjelah. Jangan risau. Sekiranya anda tidak buat apa-apa kesalahan, jangan takut dengan polis. Dan di sini juga saya ada sedikit pesanan khidmat masyarakat. Okey, jangan ajar anak-anak kita yang kecil-kecil tu, yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, maybe 10 tahun ke bawah, yang orang kata belum lagi boleh berfikir mana baik mana buruk tu. Jangan ajar dia orang ni untuk takut dengan polis. If anything happen, ambil kau bahasa London ni. Saya menjelas sedikit pesanan khidmat masyarakat. Apa-apa yang terjadi pada anak-anak kita, kalau dia tersesat ke macam mana, tiba-tiba dia nampak polis di hadapan, padahal kat situ adalah bantuan dia. Boleh menjadi, orang kata apa, bantuan pada dia juga lah untuk mencari ibu bapa kan. Anak kita tu lari. Macam mana tu? Faham tak? Agak-agak jelas kan? Jadi, harap apa yang saya sampaikan ni boleh difahami. Baik, kita teruskan. Ngomel panjang lagi. Engkawatan, ujar Datuk sebaik saja matanya tertumpu ke wajah anggota polis yang berusia kira-kira 40 tahun itu. Anggota polis itu menyatakan rasa kagumnya kerana Datuk masih dapat mengingatinya walaupun sudah hampir 20 tahun tidak bertemu. Anggota polis itu berasal dari Johor dan pernah bertugas di Balai Polis Pekan Beruas sekitar tahun 1943 dan hingga 1945.
Awal tahun 1946, dia ditukarkan ke Balai Polis Umbai, Melaka. Sejak itu hubungannya dengan Datuk putus sama sekali. Ah, ini siapa? Tanya anggota polis. Tanya anggota polis itu pada Datuk sambil merenung muka saya. Oh, Tamar. Ini Tamar, cucu aku. Jawab Datuk. Anggota polis itu tersenyum. Dia memberitahu Datuk bahawa anak sulungnya yang sebaya dengan saya sudah bekerja sebagai anggota polis dan ditempatkan di Kuala Terung juga. Kemudian Atan, iaitu anggota polis itu, mengajak saya dan Datuk ke rumahnya. Barangkali ada tujuan yang tertentu. Paling kurang dia mahu menuntut ilmu dari Datuk. Fikir saya. Baik, saya mencelah di sini. Untunglah boleh kerja. Balai dekat dengan rumah. Untunglah. Sama sekarang jangan harap. Kalau daripada Kedah, memang ke selatan ditolaknya. Kalau dapat dekat-dekat tu memanglah rezeki korang. Ya? Baik, saya teruskan. Memang tepat apa yang saya duga. Dia memang sudah lama mencari Datuk untuk diajak ke Batu Pahat. Dia menyatakan hanya Datuk seorang sahaja yang boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pihak keluarganya. Sudah banyak pawang dan dukun terkenal dipanggil ke tempatnya. Tetapi mereka tidak berjaya mengatasi masalah yang menimpa keluarga anggota polis itu. Apa masalahnya? Soal Datuk. Kubur anak saudara saya berasap. Kuburnya berasap? Datuk terkejut. Biasanya kubur tu berasap pada sebelah pagi dan senja. Serentak dengan tu, orang yang dekat tanah kubur terdengar suara orang menjerit minta tolong. Terang anggota polis itu. Datuk terdiam. Datuk tidak jadi minum kopi yang dihidang oleh isteri anggota polis itu. Saya kira Datuk terkejut dengan apa yang didengarnya. Lama juga Datuk termenung. Dahinya berkerut. Belum pernah dia mendengar dan berhadapan dengan peristiwa semacam itu. Ada gambar anak saudara awak tu tak dekat sini, Tan? Ada tak gambar dia? Datuk renung muka anggota polis itu. Ada. Nanti saya ambilkan dia. Anggota polis masuk ke dalam bilik dan keluar dengan sekeping gambar postcard di tangan. Gambar itu diserahkan pada Datuk. Lama juga Datuk merenung wajah anak saudara anggota polis tersebut. Tanpa mengucapkan sesuatu, Datuk memulangkan gambar tersebut pada anggota polis yang berasal dari Johor itu. Saya boleh cuba. Pendek, Datuk memberikan jawapan. Terima kasih. Wajah anggota polis itu saya lihat berseri-seri. Senyumnya tidak putus-putus bermain di bibir. Bila kita akan pergi? Tanpa sabar-sabar anggota polis itu mendesak. Datuk menggigit bibir sambil merenung ke wajah saya. Minggu depan lah. Ya, minggu depan kita bertolak petang. Eloklah tu. Saya boleh minta cuti. Cara nak pergi macam mana? Pergi bersama ke atau berasingan? Datuk mengajukan pertanyaan. Kita pergi dengan kereta saya. Lega hati saya mendengar pengakuan dari anggota polis itu. Saya tahu kalau berasingan, Datuk akan menunggang harimau peliharaannya waktu malam. Satu cara yang amat saya tidak sukai. Seram sejak badan saya memaut batang leher harimau itu. Meskipun harimau itu jinak dan boleh diurut ekor dan kepalanya. Datuk terus memberi alasan kenapa dia terpaksa pergi ke Batu Pahat minggu depan. Pertama, dia mahu menemui isteri mudanya, iaitu yang orang Bunian itu, sebelum berjalan jauh. Keduanya, dia perlu menghubungi harimau belaannya untuk jadi pengiring ketika dia berada di sana. Dan ketiga, Datuk perlu membuat persiapan-persiapan yang tertentu. Sementara menanti minggu depan, saya dan Datuk pulang ke kampung. Semasa berada di kampung, boleh dikatakan setiap malam, Datuk memanggil harimau belaannya datang ke halaman rumah. Datuk memberi harimau itu makan 7 biji berteh dan menyediakan air dalam bekas buluh gading. Datuk bermain-main dengan harimau di bawah cahaya bulan yang sedang mengambang. Dan Datuk memberitahu pada harimau belaannya itu supaya pergi ke arah selatan tanah air. Kadang-kadang saya lihat Datuk duduk atas belakang harimau dengan isterinya orang Bunian menuju ke arah Bukit Kota. Anehnya, bila saya bangun dari tidur pada esok harinya, saya dapati Datuk berada di rumah. Waktu bila pula dia pulang, saya sendiri pun tidak tahu. Pagi Selasa itu, sebuah kereta Austin 1100 bercat merah yang dipandu oleh Atan, iaitu anggota polis tadilah, datang ke rumah Datuk.
Mana barang yang difikirkannya perlu dimasukkan ke dalam bahagian belakang kereta itu. Tepat pukul 10 pagi, kami pun bertolak. Lebih kurang pukul 4 petang kami pun sampai di Balai Polis Ceras Kuala Lumpur. Kami singgah di rumah Kadir Khan, pangkat abang ipar kepada Atan. Untuk makluman, Kadir Khan baru saja ditauliahkan sebagai sarjan di Balai Polis tersebut. Ini makluman dibagi, maknanya dalam kisah tahun itulah. Kalau sekarang ni kiranya dah pencen. Betul. Baik, kita teruskan. Balai Polis Ceras kami tinggalkan setelah menunaikan solat maghrib. Sepanjang perjalanan, Datuk tidak putus-putus bercerita dengan Atan. Ternyata banyak yang Datuk tahu tentang keluarga dan sanak saudara Atan. Perjalanan yang amat membosankan itu saya isikan dengan tidur. Hai, saya menjelas ni, tak guna betul budak ni. Saya ingat dia nak cakap isikan dengan zikir. Aduh, nakal-nakal. Baik, kita teruskan. Bila jaga, saya akan melihat keluar. Pemandangan malam memang tidak menyenangkan hati saya. Saya juga tidak pernah bertanya pada Datuk, bandar atau pekan yang dilintasi oleh kereta yang saya naik itu. Buat apa bertanya? Buat penat mulut saja. Tidak banyak kenderaan yang kami temui atau berselisih dengan kami sepanjang perjalanan. Badan terasa cukup sejuk. Bila saya melihat keluar, saya terasa takut melihat hutan dan bukit yang tertegun di kiri dan kanan jalan. Tiba-tiba saya terasa Atan memperlahankan laju keretanya. Pukul berapa? Saya terdengar suara Datuk. Atan tidak menjawab pertanyaan itu. Kereta bagaikan ditarik sesuatu dari belakang. Pukul 2 ni. Kita dekat mana ni, Atan? Atan. Dekat Sungai Rambai. Dah dekat dengan sempadan Johor ni. Saya terasa cukup resah. Saya yakin kereta yang saya naiki itu tidak bergerak. Walaupun Atan menekan minyak dan memutar steering. Saya panjangkan leher ke depan. Kepala saya hampir saja mahu menyentuh kepala Atan. Saya terkejut besar. Saya lihat muka Atan pucat. Matanya tajam merenung ke depan. Ada sesuatu yang tidak kena terjadi pada kami. Tok. Saya mencuit bahu Datuk. Kereta kita ni tak berjalan lah, Tok. Tambah saya lagi. Datuk menganggukkan kepala. Secara mengejutkan sahaja, Datuk menampar dahi Atan. Saya lihat Atan terpinga-pinga macam orang bangun tidur. Dia menyebutkan sesuatu mengenai kereta yang dipandunya tidak bergerak. 4 tayar kereta bagaikan terlekat pada sesuatu. Tidak ada sebuah pun kereta yang lalu untuk diminta pertolongan. Suasana cukup gelap. Datuk membacakan sesuatu dan menghembus pangkal telinga Atan. Atan, mengucap Atan, kata Datuk. Atan pun mengucap dan Datuk tahu bahawa Atan sudah pulih dari keadaan khayalnya. Bila Datuk bertanya pada Atan kenapa dia jadi demikian, Atan menyatakan yang dirinya berada di satu tempat lain yang indah, diapit oleh wanita sambil mendayung sampan. Engkau ni diresapi syaitan penunggu, bisik Datuk ke telinga Atan. Dengan pertolongan lampu kereta, saya melihat tubuh manusia tanpa kepala sedang menunggang basikal. Saya segera memberitahu pada Datuk dan Atan. Rupanya mereka melihat apa yang saya lihat. Tubuh manusia tanpa kepala yang naik basikal itu kian hampir pada kami dan berhenti betul-betul di hadapan kereta yang dipandu oleh Atan. Jentera kereta serta merta mati. Datuk buka pintu kereta. Saya dan Atan pun keluar sama. Dada saya berdebar. Jalan raya itu terasa kosong benar. Tidak ada kenderaan yang lalu. Tidak ada manusia yang berjalan. Dari hutan kecil di kiri kanan jalan raya terdengar bermacam-macam bunyi. Ada bunyi air terjun. Ada bunyi suara orang yang menyanyi. Hati saya jadi kecut. Lembaga tanpa kepala itu turun dari basikal. Saya lihat batang lehernya berlubang penuh dengan urat-urat yang terjuntai atas dada. Darahnya meleleh di seluruh badan. Syaitan, jerit Datuk. Mulutnya membacakan sesuatu. Datuk mengambil seketul batu lalu dilemparkannya ke arah lembaga tanpa kepala. Lembaga itu menjerit dan terus melompat ke atas basikal. Kami segera masuk kereta. Datuk menyuruh Atan mengekori lembaga itu. Bila sampai ke kawasan Sungai Kesang, lembaga tanpa kepala itu terus hilang. Sampai ke Batu Pahat, hal itu pun diceritakan oleh Atan pada kawan-kawannya. Menurut kawan-kawan Atan, tubuh tanpa kepala itu memang selalu mengacau pemandu kenderaan. Menurut mereka, tubuh tanpa kepala itu berasal dari tentera Gurkha yang dipancung oleh tentera Jepun dalam Perang Dunia yang Kedua dahulu.
Lebih kurang pukul 9 pagi pada hari Isnin, kami pun sampai ke Kampung Jorak Ilahi. Siapa tahu kampung ni dekat mana ataupun kampung mereka sendiri, boleh komen guys, boleh komen. Namanya memang indah, Kampung Jorak Ilahi. Atan memperkenalkan Datuk dengan ayah saudaranya iaitu Omari yang berusia lebih kurang 60 tahun. Ada ladang kelapa dan kopi. Pada mulanya Datuk membuat keputusan untuk menginap di masjid berhampiran tanah perkuburan itu. Tidurlah dekat rumah saya. Masjid tu dikawal jin. Omari memberitahu. Ya Allah, ya Tuhan aku. Astagfirullahaladzim. Minit yang ke-25 datang gagap. Sekejap. Gagap sangkut pun dekat perkataan yang tak sepatutnya. Orang memberitahu, dia memberitahi. Aduh, minta maaf. Suspennya, aduh. Baik, kita teruskan. Saya patah balik ya. Tidurlah di rumah saya. Masjid tu dikawal jin. Omari memberitahu Datuk. Kemudian Omari pun bercerita tentang beberapa keanehan yang terjadi pada masjid itu. Datuk tidak begitu tertarik dengan cerita tersebut. Datuk hanya tertarik tentang kubur anak Omari yang berasap dan menjerit waktu senja dan pagi. Setelah berbincang dengan Omari dan Atan, Datuk bersetuju melihat kawasan kubur yang dikatakan itu. Bila bunga senja mula jatuh di seluruh Kampung Jorak Ilahi, Datuk pun memakai seluar hitam dan baju hitam. Datuk ikat kepalanya dengan kain merah. Biar saya tinjau dulu dengan cucu saya ya. Beritahu Datuk pada Omari dan Atan. Kedua-duanya menganggukkan kepala tanda setuju. Omari menyerahkan pada Datuk sebatang anak kopi berdaun 3. Memang, Datuk menyuruh Omari menyediakan untuk tangkal. Waktu saya dan Datuk sampai di pinggir jalan kawasan perkuburan, tengkuk saya terasa seram. Ada bunyi suara burung murai batu dan puyuh tanah. Suasana sekeliling kelam dan samar-samar. Datuk dan saya berdiri tenang menghadapi batu-batu nisan yang memenuhi tanah perkuburan. Angin yang bertiup menolak dedaun di tanah perkuburan itu. Dedaun itu berlaga sesama sendiri dan melahirkan bunyi air ombak diselang-seli dengan bunyi orang ketawa. Terdengar bunyi suara jampuk dan burung hantu kubur yang mengkais-kais tanah. Secara mendadak sahaja, saya memeluk tubuh Datuk. Bila saya terdengar bunyi suara orang menjerit dan minta tolong di tanah perkuburan dalam suasana senja yang bertambah gelap. Tanpa banyak bercakap, Datuk mengheret saya ke tengah kawasan perkuburan. Langkah kami mati bila berhadapan dengan sebuah kuburan yang mengeluarkan asap nipis dari rekahan tanah antara dua batang nisan. Datuk pun membakar lilin. Asap itu jelas kelihatan macam uap yang keluar dari ketul ais. Suara orang minta tolong dan ampun menendang gegendang telinga saya. Suasana di kawasan perkuburan itu amat menakutkan saya. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula sampai habis. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di episod yang seterusnya, iaitu episod yang ke-28. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan. InsyaAllah. Terima kasih saya ucapkan lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.